Allah Subhanahu Wa Taala tak berhajat pada pujian-pujian daripada kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala pencipta makhluk, tuan-tuan. Selain daripada Allah, semua makhluk. Makhluk Allah Taala, tuan-tuan mulia, daripada sekecil-kecil makhluk, tuan-tuan mulia, yang kita boleh nampak. Yang kecil kita tak boleh nampak, yang besar kita boleh nampak. Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan bulan, bintang, matahari, tuan-tuan mulia, daripada zaman dulu, tuan-tuan mulia, daripada zaman Adam alaihissalam Allah ciptakan matahari sehingga sekarang. Putaran bintang-bintang mengelilingi matahari, tuan-tuan mulia, pada orbit yang tetap, tuan-tuan. Bumi berputar, tuan-tuan mulia, dia panggil spinning and rotating. Maknanya berputar dan berpusing. Bumi dia berputar dan dia pusing. Sebab tu kita dapat siang malam. Maknanya bumi berpusing dan dia berputar dan berpusing. Beredar mengelilingi matahari. Kalau hari ini ikut hadis Nabi SAW, untuk Malaysia kita akan nampak matahari terbit daripada timur ke barat. Maknanya, tuan-tuan mulia, yang saya faham, maknanya kalau bila berlaku kiamat, maknanya pusingan tu berbeza. Sebab tu matahari akan terbit daripada barat ke timur. Sebab sekarang ni pusing macam ni, dia akan pusing macam tu balik. Maknanya waktu tu kiamat, tuan-tuan mulia. Sebab tu ulama beritahu, tuan-tuan mulia, jarak antara bumi dengan matahari pun Allah SWT tetapkan, tuan-tuan. Kalau bergerak dekat sikit, hancur bumi ni, panas matahari. Kalau jauh sikit, tuan-tuan mulia, bumi ni akan beku, tuan-tuan. Siapa yang mentadbirkan ni, tuan-tuan mulia? Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kehebatan, kebesaran Allah Ta'ala, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala raja kepada sekalian raja-raja, Malik Yaumiddin. Dalam sembahyang, tuan-tuan, Fatihah untuk Syafi'i wajib, tuan-tuan, rukun. Maknanya dalam Fatihah ni semua puji-puji pada Allah Ta'ala. Dan kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih saya, pilih tuan-tuan untuk sembahyang maghrib secara berjemaah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu, di akhirat nanti, tuan-tuan mulia, ada satu golongan manusia yang akan berada di bawah, yang akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya yang diperbuat daripada mutiara, tuan-tuan. Mereka ni bukan Nabi, bukan Rasul, bukan syuhada. Sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, siapakah golongan ni? Untuk kami kenal dia. Nabi SAW beritahu, golongan ni, mereka berkumpul daripada kaum yang berbeza, daripada kampung yang berbeza, duduk satu tempat memuji Allah SWT, cerita tentang kebesaran, kehebatan Allah Ta'ala. Golongan ni, tuan-tuan mulia, akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya, tuan-tuan. Jadi syukur, tuan-tuan yang mulia, kita daripada keluarga yang berbeza, kampung yang berbeza, tuan-tuan mulia, kita duduk dalam majlis ni semata-mata untuk besarkan Allah Ta'ala, untuk fikir tentang kehidupan akhirat, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, hari ni kita semua sama di sisi Allah Ta'ala. Satu orang raja akan mati, tuan-tuan mulia. Satu orang punya perjalanan pun akan mati. Satu orang yang ada pelajaran yang tinggi pun akan mati, tuan-tuan. Semua manusia ni akan mati, tuan. Tarikh lahir kita semua kita faham, tahu. Setiap tahun kita akan sambut hari jadi, tuan-tuan. Tapi tarikh mati, tuan-tuan mulia, siapa pun tak tahu. Sebab tu hari ni, tuan-tuan yang mulia, kata ulama, masalah saya, masalah tuan-tuan, semua kita ada masalah.
senda gurau, tipu daya, main-main saja. Ya. Hari ini kita dengar tengok satu orang sihat, esok dia mati. Hari ini manusia diangkat berat, bodybuilder, sekali tersilap patah kaki habis. Inilah kehidupan yang Allah Ta'ala beritahu tuan-tuan, main-main, tipu daya tuan-tuan. Satu orang miskin hari ini tengok apa ke dalam, esok jadi kaya raya tuan-tuan. Kehidupan dunia ni tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala tak beri jaminan apa-apa tuan-tuan mulia. Dan kehidupan dunia ni tuan-tuan mulia, satu bukan tanda Allah sayang pada satu orang, Allah bagi harta yang banyak, tak. Atau tanda Allah benci satu orang, Allah bagi dia miskin, apa kedaya, tak ada tuan-tuan. Kehidupan dunia ni tak ada kaitan tuan-tuan mulia. Allah SWT tunjuk Nabi Isa AS, satu orang yang Nabi, orang yang paling rapat dengan Allah Ta'ala, miskin tuan-tuan. Dikatakan Nabi Isa AS dia ada satu genting saja, satu bumbung saja tuan-tuan. Kalau matahari naik sebelah kanan, dia kata letak sebelah kanan, sampai macam tu. Bukan tanda Allah benci orang. Fir'aun tuan-tuan mulia, satu orang yang hebat, semua rakyat dia mengaku dia raja, bukan tanda Allah sayang pada dia tuan-tuan. Bumi pun tak mau terima dia tuan-tuan. Karun, satu orang, semua zaman dulu tuan-tuan, zaman orang, zaman dia, semua parents, orang-orang tua kata baguslah kalau kau ada anak macam Karun, kaya raya. Tapi bila dia tenggelam dalam tanah tuan-tuan, semua kata baguslah kalau aku jadi ikut Karun, aku akan masuk dalam. Jadi tuan-tuan mulia, kehidupan dunia ni tak ada kaitan dengan tanda Allah sayang atau Allah benci pada satu orang. Tanda Nabi SAW beritahu, tanda Allah sayang pada satu orang, Allah bagi kefahaman agama untuk dia amal ke agama. Allah SWT beri kefahaman agama tuan-tuan. Allah Ta'ala beri untuk dia mudahkan amalkan agama tuan-tuan. Ini tanda Allah sayang pada satu orang. Sebab agama ni satu perkara yang sangat-sangat bernilai di sisi Allah. Bukan semua orang dapat agama tuan-tuan. Iman ni tuan-tuan mulia, satu perkara yang sangat-sangat bernilai. Allah hantar Nabi demi Nabi, Rasul demi Rasul untuk ajar pada manusia untuk berusaha atas iman. Satu orang mati macam mana keadaan dia sekalipun tuan-tuan mulia, hancur lebur badan dia, naik kapal terbang, terhempas, hancur, tak jumpa rangka tuan-tuan mulia, masuk dalam kubur tuan-tuan mulia, Allah akan tanya soalan, ma rabbuka. Allah Ta'ala akan tanya, ma rabbuka. Allah SWT akan tanya tentang perkara yang pertama sekali tuan-tuan mulia, peralihan daripada dunia ke akhirat tuan-tuan mulia. Allah tanya tentang iman. Perkara iman ni adalah satu perkara yang sangat-sangat penting tuan-tuan mulia. Kita kena syukur pada Allah SWT tuan-tuan mulia. Allah SWT telah lahirkan saya tuan-tuan daripada kalangan orang keluarga kita orang Islam, bapa kita orang Islam, mak kita orang Islam. Kita pun dapat Islam, kita dapat iman tuan-tuan mulia. Orang azan di sebelah kanan, iqamah sebelah kiri tuan-tuan mulia. Tapi tuan-tuan mulia, kita dapat Islam pun kita tak faham. Apa maksud iman pun kita tak faham tuan-tuan mulia. Sebab tu hari ni tuan-tuan mulia, dalam suasana keadaan macam ni tuan-tuan mulia, Nabi SAW beritahu kepada kita, umat akhir zaman nanti, kalau dia usahakan amalkan 10% daripada agama pun dia dapat kejayaan. Satu ketika Nabi SAW tengah duduk, Nabi SAW beritahu pada sahabat, aku rindu nak jumpa saudaraku. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ni saudara kamu? Nabi SAW beritahu, kamu sahabat aku. Saudara aku ialah orang yang tak pernah lihat aku, tak pernah dengar suara aku macam mana, tapi dia beriman dengan aku. Hari ini kita lah tuan-tuan mulia, kita yakin dengan Nabi SAW, apa yang Nabi SAW bawa tuan-tuan mulia, yakin dengan apa yang Nabi SAW cerita tentang kehidupan akhirat tuan-tuan. Hari ini untunglah tuan-tuan mulia, kita dapat bawa agama dalam kehidupan kita. Sebab tu hari ini tuan-tuan mulia, salah faham orang, dia ingat dakwah ni untuk orang kafir. Tak.
Sebenarnya dakwah ni untuk orang Islam sendiri, tuan-tuan. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Orang dah beriman, Allah suruh iman lagi, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Setiap orang dia perlu usaha atas iman dia, yakin dia betul pada Allah Ta'ala. Yang bagi sakit, yang bagi sihat, yang bagi kemuliaan, kehinaan, semua datang daripada Allah. Berkumpullah seluruh manusia, tuan-tuan mulia, untuk muliakan satu orang saja. Tapi Allah kata dia akan hina, dia akan hina. Kumpullah seluruh manusia untuk bangunkan satu perkara, tuan-tuan mulia, tapi Allah kata dia tak akan berjaya, tak akan berjaya. Sebab apa, tuan-tuan mulia? Semua keputusan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, tuan-tuan mulia, agama ni nak datang dalam keadaan susah payah. Agama ni tak akan datang dalam keadaan senang. Senang ni tak ada, tuan-tuan mulia. Nabi SAW usaha atas sahabat, tuan-tuan mulia, dalam keadaan sahabat yakin 360 berhala untuk sembah pada Allah yang satu, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan mulia, saya, tuan-tuan ni, kita semua kena usaha atas iman, yakin betul pada Allah Ta'ala. Setiap orang akan mati, tuan-tuan mulia, soalan kita semua sama. Siapa Tuhan kamu? Rob kamu, pemelihara kamu. Kalau translation bahasa Inggeris saya panggil sustainer. Rob ni sustainer. Siapa pemelihara kamu? Bukan Tuhan. Siapa yang pemelihara kamu? Yakin kamu pada siapa? Hari ini manusia yakin duit yang akan buat selesaikan masalah dia. Allah. Hari ini ada manusia kata saya kena ada kuasa untuk selesaikan semua masalah saya. Saya kena ada pangkat untuk selesaikan masalah saya. Tak. Semua datang daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sahabat radhiyallahu ajma'in, tuan-tuan mulia, dalam peperangan Badar, tuan-tuan mulia, apa yang sahabat ada, tuan-tuan mulia? Tapi Allah hantar malaikat untuk bantu sahabat. Hari ini kita ada segala-galanya, tuan-tuan mulia, tapi tak ada bantuan Allah. Apa guna? Hari ini, tuan-tuan mulia, hari orang Islam telah rosak, tuan-tuan mulia, iman dia rosak, tuan-tuan mulia. Ini bantuan Allah pada orang Islam pun tak ada. Sahabat radhiyallahu ajma'in, tuan-tuan mulia, dia punya hubungan dengan Allah betul, iman dia yakin betul pada Allah, tuan-tuan yang mulia. Sahabat boleh nampak bantuan Allah datang. Anak yang mati boleh hidup, tuan-tuan mulia. Makanan tak ada kat rumah, dia selesaikan masalah dengan sembahyang, Allah hantar makanan. Perkara ni bukan mustahil, tuan-tuan mulia. Hari ini sunatullah, tuan-tuan mulia, satu orang tanam pokok durian, dia akan naik durian. Tapi bila bantuan Allah datang, tuan-tuan mulia, dia akan bertentangan dengan akal kita, tuan-tuan. Macam mana selalu kita dengar surah Maryam, bagaimana Allah sediakan makanan dalam bukan musim dia. Sahabat radhiyallahu ajma'in, anak yang mati boleh hidup, tuan-tuan mulia. Bukan ada doktor yang boleh selamatkan, tapi Allah Ta'ala. Sebab tu hari ini kata ulama, tuan-tuan mulia, hari ini orang Islam kena balik kepada agama, tuan-tuan. Ambil balik agama, betulkan iman dia, tuan-tuan mulia, betulkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan mulia, maka bantuan Allah akan datang. Bila bantuan Allah datang, tuan-tuan mulia, semua peraturan-peraturan yang kita nampak semua akan terhenti, tuan. Macam mana satu ambulans, kalau dia jalan, tuan-tuan mulia, dia kena ikut peraturan. Tapi bila dia bunyi siren dia, tuan-tuan mulia, dia tak ada peraturan. Dia boleh lari 200 km per sejam pun tak ada masalah. Begitu juga hari kata ulama, tuan-tuan, bila bantuan Allah datang, apa yang kita terfikir semua tak masuk. Dia tak boleh dia akan bertentangan dengan apa yang kita nampak, tuan-tuan. Macam mana bantuan Bani Israel lah. Lepas minta makanan pada wahai Musa, minta pada Tuhan kamu makanan. Allah hantar daripada langit mana wasam. Tak perlu fikir macam mana nak masak, nak cari kayu api, tak. Allah hantar, bantuan Allah datang darat. Ini bantuan Allah, tuan-tuan yang mulia, kata ulama, akan datang pada umat ni bila kita gerak, tuan-tuan mulia. Bila manusia betulkan hubungan dengan Allah Ta'ala, betulkan iman dia, yakin dia, tuan-tuan mulia, betulkan sembahyang kita, tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia, kata ulama, tak ada cara yang tertib yang sebenarnya, tuan-tuan mulia, melainkan hari ini setiap orang Islam ambil balik agama 100% agama, tuan-tuan. Agama ni bukan, kata ulama, tuan-tuan mulia, agama ni ada dua perkara: perintah Allah, cara Nabi.
Kalau tak ada benda ni tuan-tuan mulia, itu kan agama. Ada manusia, pernah kita jumpa satu orang nelayan, dia kata dia tak boleh sembahyang, dia sibuk nak cari bagi anak isteri makan. Ini perintah Allah, bukan perintah Allah tuan-tuan. Hari ini orang telah salah faham tuan-tuan mulia. Dia kata cari makan pun, kerja pun untuk anak isteri makan, ini perintah Allah. Hari ini orang telah confused tuan-tuan. Perintah Allah, apa kehendak Allah tuan-tuan. Ada orang kata, tak payah semayang selagi kamu tak kenal Allah. Tak payah semayang, kalau tak kamu tak ikhlas. Sampai mati kita takkan ikhlas tuan-tuan. Umur dah 60 tahun, 70 tahun tak kenal Allah, macam mana? Tak payah semayang. Hari ini tuan-tuan mulia, syaitan telah tipu kita dengan benda-benda macam ni tuan-tuan. Sebab tu hari kata ulama tuan-tuan mulia, hari ini kita kena balik semula. Orang Islam kena balik semula, makmurkan masjid tuan-tuan mulia, datang kepada masjid tuan-tuan mulia, hukumkan. Nabi SAW, Allah Ta'ala beritahu Al-Quran, hanya sahaja orang yang memakmurkan masjid Allah beriman dengan Allah dan hari akhirat. Hari ini kita nak fikir tuan-tuan mulia, bagaimana setiap orang Islam akan datang balik pada masjid. Perlu datang tuan-tuan mulia, masjid. Hati kepada orang Islam adalah masjid. Kalau orang Islam tak datang masjid, siapa nak datang masjid? Rosak macam mana kalau ditakdirkan tuan-tuan mulia perzinaan dalam masjid pun, Allah tak akan hantar Nabi lah tuan-tuan. Siapa yang nak buat benda ni tuan-tuan mulia? Hari ni kita orang Islam. Orang Islam sendiri kena bangun tuan-tuan mulia, fikir bagaimana setiap orang ada hubungan dengan masjid. Nabi SAW beritahu, bersaksilah kamu dengan iman orang yang ulang alik rumah ke masjid. Nabi suruh bersaksilah dengan iman. Sebab tu hari tuan-tuan mulia, hari kata ulama, hari semua orang Islam kena batal balik, masuk balik agama. Barulah bantuan Allah pada umat yang akan datang. Kemuliaan Allah akan beri pada umat ni tuan. Macam mana sahabat dia dalam Jumain, dalam peperangan Khandaq lalu kita dengar bagaimana Nabi pecahkan batu 3 kali, Rom akan jatuh, pasti akan. Sahabat pelik tuan-tuan mulia. Nabi SAW apa yang Nabi SAW cakap? Sedangkan makan pun tak ada tuan-tuan mulia, tapi Rom akan jatuh, pasti akan jatuh tuan-tuan. Nabi beritahu. Sehingga Nabi SAW wafat tuan-tuan mulia, sahabat pergi jatuhkan Rom pasti tuan-tuan mulia, baru sahabat faham. Kemuliaan datang daripada Allah tuan-tuan mulia. Hari ini umat hari ini balik pada agama tuan-tuan mulia, Allah akan beri dunia ni pada orang Islam. Kita tak perlu pada ekonomi, kita tak perlu pada ketenteraan yang hebat tuan-tuan mulia, kita perlu Allah. Satu orang Islam tuan-tuan mulia, dia mati syahid, apa masalah? Sama ada kita dapat kemenangan atau syahid. Ini sahabat punya tertib tuan-tuan mulia. Jadi tahun masuk ni lah insya-Allah tuan-tuan mulia, jemaah demi jemaah bergerak semata-mata untuk tuan-tuan mulia, untuk bergerak-gerak untuk keluar jalan Allah Ta'ala tuan-tuan mulia, untuk ajak seluruh manusia tuan-tuan. Hari ni saya tuan-tuan, hari ni kita semua tanggungjawab atas umat ni. Imam Bukhari beritahu, kalau satu orang di hujung dunia mati tanpa kalimah la ilaha illallah, kita semua ada tanggungjawab atas umat. Hari ni berapa banyak orang Islam yang tanggungjawab atas satu orang kafir mati pun tuan-tuan. Hari ini kita tak ada pengorbanan untuk umat ni tuan-tuan mulia. Sayang pada umat ni tak ada. Kita tengok orang kafir, kita akan benci pada orang kafir. Kita rasa kita lebih mulia. Nabi SAW tuan-tuan mulia menangis satu orang mayat jenazah satu orang kafir lalu depan Nabi menangis. Sahabat awak kita, wahai Rasulullah, ni orang kafir. Nabi beritahu dia mati tanpa kalimah la ilaha illallah, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya. Hari ini tuan-tuan mulia, orang Islam sendiri tinggalkan agama tuan-tuan mulia. Apa yang kita dah buat? Dekat akhirat Allah tanya apa yang contribution kita untuk agama, apa yang kita nak jawab tuan-tuan mulia. Makan cukup, tidur cukup, semua dalam keadaan mewah tuan-tuan mulia, tapi ada hujung dunia manusia tak ada makanan, kita semua tanggungjawab. Kita dengar cerita bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu zaman khalifah dia, tertib Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia akan keluar malam, dia akan pusing.
kan, kota. Tengok ujung kan, kampung tu, satu kampung ada api kan. Dia lihat kan, ada dengar kan, budak-budak menangis kan. Dia tanya satu ibu dia, apa yang kamu buat kan. Dia kata, aku tengah masak kan, batu ni kan, untuk supaya anak-anak aku ingat aku tengah masak, supaya dia mereka tidur dalam keadaan kelaparan kan. Dia kata, aku akan dakwah pada Allah Ta'ala kan, khalifah kan. Dia tak ambil tanggungjawab kan. Terus Sayyidina Umar balik tuan-tuan kan, dia bawa pikul kan. Panjang cerita tu tuan-tuan kan. Ini keadaan tuan-tuan, takut dia pada Allah Ta'ala. Hari ni berapa banyak kan jiran-jiran kita yang tak sembahyang tuan-tuan, apa yang kita dah buat? Menangis sikit pun tak ada tuan-tuan. Berkerut dari kita, orang tak sembahyang pun kita tak ada rasa apa-apa kan. Apa kita nak jawab depan Allah Ta'ala tuan-tuan? Nabi SAW telah susah payah, Nabi SAW telah rendahkan kan martabat Nabi SAW, Habibullah tuan-tuan kan. Apa yang kita telah buat untuk agama tuan-tuan, kita tak ada apa-apa jadi atas masuk ni lah tuan-tuan, kata ulama ni tak ada tertib yang tuan-tuan. Ni kita kena keluar jalan Allah Ta'ala, korbankan sedikit masa kita, harta kita, masa kita untuk agama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan beri fahaman, Allah akan beri kefahaman pada kita tuan-tuan untuk korban untuk agama Allah ke hujung-hujung dunia tuan-tuan. Hari ni orang Islam banyak tuan-tuan yang telah tinggalkan agama tuan-tuan. Apa kita nak jawab depan Allah Ta'ala? Dia datang masuk ni, insya-Allah tuan-tuan, siapa sedia untuk bagi masa untuk agama Allah Ta'ala? 4 bulan, 40 hari, 3 hari tiap bulan kita keluar daripada surau ni tuan-tuan untuk agama Allah Ta'ala, untuk belajar-belajar tuan-tuan. 3 hari. InsyaAllah. Jamin. 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 3 hari. Haji dulu 3 hari ya. Insya-Allah. Kita ada jur istimewa 3 hari bulan September. 3 September di Surau Kampung Melaka, Selipur. Pagi mula pukul 7 pagi. Kita jumpa lah semua ada di sana. Kita jumpa seluruh orang Islam di area kawasan kita lah. InsyaAllah tuan-tuan bagi azam tuan-tuan. Kita tak tahu bila Allah Ta'ala nak pilih. 3 hari lah. Kita azam 3 hari insya-Allah. InsyaAllah. 9 3 September. Jur di Surau Surau